Baik ya, kita mulakan suratul An'am mulai ayat 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh catat makna. Qul, katakanlah oleh engkau. La aqulu, tidak aku katakan. Lakum, bagi kamu. Indi, di sisiku. Khazainu, ada perbendaraan. Allahi, Allah. Wala, dan tidak. A'lamu, aku mengetahui. Al-ghaiba, akan yang gaib. Wala, dan tidak. Aku katakan. Lakum, bagi kamu. Ini, sesungguhnya aku. Malakun, seorang malaikat. In, tiada. Attabi'u, aku mengikut. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Yuha, ia diwahyukan. Ilayya, kepadaku. Qul, katakanlah oleh engkau. Hal, adakah. Yastawi, ia sama. Al-a'ma, orang-orang yang buta. Wal basir, dan orang yang melihat. Afala, maka apakah tidak. Tatafakkarun, kamu fikirkan. Baik, semak semula. Qul, katakanlah oleh engkau. La aqulu lakum indi khazainullah. Tidak aku katakan bagi kamu, di sisiku ada perbendaraan Allah. Allah menyuruh Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah masa itu. Tidak aku katakan bagi kamu, di sisiku ada perbendaraan Allah. Kalau di pembendaraan itu ada padaku, ya, tak payah aku nak berusaha untuk mencari rezeki. Ya, tidak perlu aku nak ke pasar-pasar. Ya. Sebab perbendaraan rezeki itu ada padaku. Jadi Nabi suruh menafikan. Di sisiku tidak ada pembendaraan Allah. Wala a'lamul ghaibah, dan tidak aku mengetahui akan yang gaib. Ya. Maknanya, Nabi tidak mengetahui hal-hal atau perkara yang gaib. Ya.
Melainkan kepada Nabi apa yang diwahyukan oleh Allah, itu yang Nabi ketahui. Hal gaib seperti adanya di surga, neraka, adanya azab kubur, adanya hisab, itu semua adalah gaib. Tapi yang dikhabarkan oleh Allah, itu yang dia tahu hal gaib. Ya, selain daripada itu, ya Nabi tidak mengetahui. Ya. Kalau Nabi mengetahui yang gaib, sudah tentu ya Nabi tidak akan mendapat kekalahan pada peperangan Uhud. Ya, dah tahu kalah. Dah tahu perkara itu gaib. Gaib mana dia dah tahu. Tapi Nabi tidak mengetahui. Ya. Itu dia katakan, Nabi suruh mengaku, aku tak tahu hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan tidak aku katakan bagi kamu, sungguhnya aku ini seorang malaikat. Ya, aku pun tidak mengatakan yang aku ini adalah malaikat. Ya. Nah, malaikat ya, tak sama ya, dengan manusia. Ya. Nah, malaikat ni lagi hebat ketaatannya kepada Allah. Nah, jadi aku ini bukan malaikat. Ya. Aku seumpama kamu. Manusia seumpama kamu. Hanya bezanya Allah bagi wahyu kepadaku. Ya. Kehidupanku adalah ya seperti kamu juga, makan, minum, penat, ya, dan lain-lain. Kemudian in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tiada aku mengikut melainkan apa yang ia diwahyukan kepadaku. Aku tidak ikut melainkan yang diwahyukan kepadaku. Itulah yang aku ikut. Ya, artinya Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Ya, jadi Nabi hanya ikut apa yang diwahyukan. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Adakah ia sama orang-orang yang buta dan orang yang melihat? Kias dia, orang buta ini ialah orang kafir. Orang melihat ni dikiaskan kepada orang mukmin. Jadi sama ke orang buta dengan orang melihat? Mana sama ke orang kafir dengan orang mukmin? Jawapannya tidak sama. Afala tatafakkarun? Maka apakah tidak kamu fikirkan? Itu soalan. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-51. Wa anzir. Dan beri ancamlah oleh engkau. Dan beri ancamlah oleh engkau. Bihi dengannya. Alladzina. Akan orang-orang yang yakhafuna, mereka takut. An bahawa yuhsyaruna, mereka dikumpulkan. Ila, kepada Rabbihim, Tuhan mereka. Laisa, tidak ada. Lahum, bagi mereka. Min dunihi, daripada selainnya. Waliyun, pelindung. Wala, dan tidak. Syafi'un, penolong. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yattaqun, mereka bertakwa. Semak semula. Wa anzir, dan beri ancamlah oleh engkau bihi dengannya.
Dengannya ni mana? Dengan Quran ya. Dia balik kepada ganti nama iaitu Al-Quran. Beri ancamlah oleh engkau ya Muhammad dengannya iaitu dengan Al-Quran. Allazina yakhafuna, akan orang-orang yang mereka takut, an yuhsyaruna, bahawa mereka dikumpulkan ila rabbihim, daripada Tuhan mereka. Laisa lahu min dunihi, tidak ada bagi mereka daripada selainnya, waliyun, pelindung, wala syafi, dan tidak ada penolong. Maknanya Al-Quran ini ya, yang boleh menerima adalah orang yang takut berkumpul di depan Tuhan besok ya, yang mana di sana ya tidak ada siapa jadi penolong, jadi pelindung dan juga jadi penolong. Inilah golongan yang maukan Quran. Ya, orang-orang yang kufur ya, mereka akan menolak Al-Quran. Ya. Tapi Al-Quran ini dapat didengar dan diimani oleh mereka yang benar-benar takut besok di akhirat dikumpulkan depan Tuhan. Tak ada siapa yang boleh membela kita. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Takwa ya, dengan beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya. Ayat 52, wala tadarud, dan jangan engkau halau. Allazina, akan orang-orang yang yada'una, mereka menyeru, Rabbahum, akan Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan petang. Yuriduna, mereka berkehendak, wajahahu, akan wajahnya, mereka keredaannya. Ma alaika, ma tiada, alaika atas engkau, min daripada, hisabihim perhitungan mereka, min syai'in daripada sesuatu, wama, dan tiada, min daripada, hisabika perhitungan engkau, alaihim atas mereka, min syai'in daripada sesuatu, patat rudahum, maka engkau halau akan mereka,
maka engkau halau akan mereka. Fatakuna, maka engkau jadi minaz zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Simak semula. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan jangan engkau halau orang-orang yang mereka menyeru rabbahum akan Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi-pagi dan petang. Yuriduna, mereka berkendak, wajhahu, akan keredaannya. Baik. Ayat ini pada asalnya Nabi didatangi oleh ketua-ketua musyrikin. Jadi di sisi Nabi masa itu ada orang fakir yang inginkan pelajaran daripada Nabi SAW. Jadi bila ketua-ketua musyrikin ini datang kepada Nabi, maka Nabi rasa tak sedap. Tak sedap maknanya adanya orang-orang fakir itu yang di sekelilingnya. Dan orang-orang ketua-ketua kafir ni pula, dia suruh halau orang-orang tu. Dia tak nak ada orang-orang itu. Dia nak jumpa dengan Nabi. Orang tu suruh Nabi halau. Suruh Nabi halau orang-orang fakir tu. Jadi, ayat ini memberi teguran kepada Nabi. Nabi tidak boleh menghalau mereka. Sebab mereka nak mengharapkan pelajaran daripada Nabi. Jadi yang datang, pembesar-pembesar ni yang datang, belum tentu dia nak beriman. Tak yakin mereka akan beriman dengan Nabi. Jadi yang miskin ini, yang fakir ini, dah tentu jiwanya sudah tunduk untuk dia menerima Islam ini, untuk mahukan pelajaran. Itu turun ayat ni. Sebab itu di sini katakan, jangan engkau halau, wahai Muhammad, jangan engkau halau akan orang-orang yang mereka menyeru akan Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Maknanya orang-orang itu ialah orang-orang fakir. Begitu juga ayat lain, seperti ayat yang dalam surah Iqra, surah Iqra. Kita juga dilarang, melarang orang yang tengah solat. Orang tengah solat kita larang. Itu adalah satu kesalahan. Jadi orang tengah solat, kita tidak boleh larang dia. Contohnya misal kata biasa berlaku pada dalam biasa masjid lah. Di masjid contoh, orang ni datang lewat, dia nak solat isyak. Kemudian bila solat isyak ni, si Bilal nak tutup pintu. Jadi bila demikian, dia tengah solat. Dah, keluar.
Contohnya tu. Dah, keluar. Ni nak tutup pintu ni. Ya. Dia tengah solat ni. Ya. Tapi boleh kalau sebelum solat. Contohnya ya. Ni. Kalau sebelum solat tak mengapa. Ya. Ni nak solat ke? Contohnya. Nak solat Isyak. Oh, boleh tak solat kat luar? Kita nak tutup, nak kunci pintu dan nak balik. Macam tu bahasa dia. Ya. Jangan pula ya, tiba-tiba terus dilarang. Ya. Itu kita melanggar ayat surah Iqra. Ya, ayat 9 ya, 10. Ayat 9, ayat 10 apa bunyinya dalam surah Iqra tu? Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Ya, apakah tidak engkau perhatikan yang Muhammad akan orang yang melarang hambanya apabila tengah solat. Jadi orang tengah solat kita tak boleh larang. Jadi surah Iqra pun macam tu, kita tak boleh larang. Jadi tengah dia solat, biarkan dia solat dulu. Ya, sampai habis. Terpaksalah kita yang jaga kunci ni kena tunggulah. Kalau nak cakap awal-awal, suruh sembahyang kat Belanda ke, ya, kat luar tu, kat hall tu luar, ya. Tak apa. Ya. Begitu juga kalau kita tengok orang tu salah kiblat. Salah kiblat. Contoh di rumah kita lah, tetamu datang. Ya, dia solat. Yang kita ni tak tunjukkan kiblat. Dia main bentang sejadah ya. Ya, tak adalah menghadap ke kiblat. Ya, terbalik kiblatnya. Ya, atau serong kiblatnya. Dia tengah solat, kita tak boleh larang. Salah kiblat ni. Kita larang suruh dia berhenti. Tak boleh. Ya. Kita ya pegang bahu dia, ya, dia tengah solat ni. Kita pegang bahu dia, kita luruskan kiblat dia. Kita boleh cakap juga. Sambil kita luruskan, kita boleh cakap. Dia tak boleh cakap. Yang solat tak boleh cakap. Kita boleh cakap. Ini salah kiblat ni. Kita luruskan. Pegang bahu dia, kita pusingkan. Sejadah jangan dipusingkan. Kalau sejadah dipusingkan, nanti kita dah melanggar depan tempat dia solat. Ataupun kita ambil sejadah lain, letakkan depan dia. Tak boleh juga, itu mengganggu. Tak boleh. Hanya kita pusingkan badan dia saja. Sebab ini berlaku ketika Nabi SAW masih menghadap Masjidil Aqsa. Ya, masa itu turun ayat menghadap Masjidil Haram. Ya, Nabi terus memusingkan badannya menghadap ke Masjidil Haram. Ya, jadi 2 rakaat asar ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Ya. Jadi ya, kita buat macam tu. Jangan kita batal, salah kiblat ni. Macam ni kiblat dia. Lepas tu suruh batalkan dia solat. Itu salah ya. Cara kita memberitahu tu sudah salah. Kita batalkan dia solat. Macam ni ya. Ayat ni pun macam tu juga ya. Tengok balik surah Iqra tu. Ya. Dilarang kita melarang orang tengah solat. Baik, kemudian ayat ni ma alaika min hisabihim, tiada atas engkau daripada perhitungan mereka. Maksudnya apa? Maknanya ya tidak ada tanggungan ke atas nabi. Ya, ke atas mereka. Wa ma min hisabika alaihim, dan tiada daripada perhitungan engkau alaihim terhadap mereka, min syai'in daripada sesuatu. Ya. Maknanya Nabi ya dilarang ya menghalau orang-orang fakir tadi kerana nak mengambil hati pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Tidak dibenarkan. Sebab itu bukan tanggungan mereka dan tanggungan Nabi. Ini adalah ya Allah punya perintah. Fatatruddahum, maka engkau halau akan mereka. Mana bahasanya ya, sekiranya Muhammad engkau halau mereka
fatakuna minaz zalimin. Maka engkau jadi daripada orang-orang yang zalim. Ya. Kalau engkau halal juga, wahai Muhammad, engkau akan tergolong ya orang-orang yang zalim. Ya. Baik ya. Kita tengok perkataan ya. Apa ni yang ayat akhir tadi, fatat rudah. Fatat rudah. Ya, itu maknanya tatruda ya, asalnya tatrudu ya. Ni fi'il mudhari. Jadi kalau kita nak cari fi'il madinya apa tiga hurufnya? Tatruda tu. Apa tiga hurufnya? Buka mic ya, siapa nak cakap. Ta to ro dal. To ro dal. Okey. Jadi dalam kamus bab to. Bab to 205. Okey, 205. Buka 205. Di situ kita akan jumpa perkataan torodal ya. Torodal ni kita tengok pada muka surat 205 sebelah kanan ya. Kalau nak ikut sebelah kanan. Sebelah mana ni? Kiri ke kanan ni? Torofa 205. Kiri sebelah kanan. Okey, tengah-tengah. Betul. Yang lain dah dapat. 205. Jumpa tak? Muka surat kamus, dalam kamus 205. Tengok sebelah tengah-tengah tu. Ke atas sikit. Tengah atas sikit. Atau toroda. Ya toroda, bukan toroda. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan aja arti. Atas sikit. Toroda yatrudu tordan. Jumpa tak? Mengusir, membuang, menjauhkan. Ya. Jadi kita tadi terjemahkan halau. Sama dengan usir tu. Ya. Jumpa ya? Tak jumpa? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Tengok sebelah kanan tengah sikit. Tengah ke atas sikit. Toroda. Jumpa tak? Haji Harun. Mana Haji Harun? Jumpa tak Haji Harun? Sama mencari 205. Dah jumpa muka surat? Sebelah kanan. Di kiri kanan. Sebelah kanannya. Tengok tengah-tengah. Tengah-tengah sikit. Dia ni yang selalu dalam bracket. Tengok dalam bracket. Apa dia? Jumpa tak? Jumpa. Toroda. Dah jumpa. Kita tengok yang dalam bracket ya, dalam kamus ni kita tengok jangan yang satu-satu. Kita tengok yang mana dalam bracket. Sebab dalam bracket tu itulah dia punya puncanya. Jadi sekarang madi mudhari masdar ya. Masdarnya tordan. Maknanya mengusir atau menghalau. Ya. Okey. Sekarang ni yatrudu fi'il mudhari. Ya. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, kita tengok pada
huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir tu ra kan? Jadi ra tu matikan dengan huruf akhirnya. Bunyilah rut, rut. Jadi bila bunyi rut, awalnya bunyi depan juga. Jadi apa? Utrut. Utrut. Macam tu. Itu fi'il amarnya. Ya. Kalau fi'il nahinya, letak lam alif, kemudian ya tu tukar jadi ta. Ya terudu tu, ya terudu, ya tu tukar jadi ta. Jadi tad rudu. Dengar dulu. Dengar dulu, ya terudu. Nampak tak ya terudu tu? Ya terudu tu, ya tu tukar jadi ta. Jadi, ya tukar jadi ta jadi apa? Ta terud. Kemudian letak lam alif lah. La ta terud. La ta terud. La ta terud. Ya? La ta terud. Madinya apa? Madinya. Amarnya apa tadi ya terudu? Terud. Nahinya? La ta terud. Okey, tengok yang atas pula. Dalam kamus tu sebelah atas pula. Baris yang keempat. Toroha. Yatrohu. Jangan tengok makna, tak payah tengok makna. Tengok dulu. Yatrohu. Mudhari'. Kalau nak jadikan fi'il amar yatrohu, macam mana bunyinya? Ra dengan ha tu matikan. Apa bunyi ra dengan ha? Kan bunyinya atas. Ra tu kan atas. Bunyi atas, jangan tukar-tukar. Baris tu jangan ditukar ra jadi ri, salah. Ra tetap ra lah. Ya. Jadi ra dengan ha tu mati. Jadi bunyi roh. Roh. Jadi kalau roh pangkalnya bunyi apa? Awalnya. Kalau roh. Bunyinya ke bawah. Itroh. Apa? Itroh. Ya. Kalau bunyi roh, awalnya bunyi bawah ya. Itroh. Macam tu. Tapi kalau bunyi depan, macam tadi, ya rut. Bunyi depan. Awalnya pun depan. Ya. Utrut. Macam tadi. Ya. Nak jadikan fi'il nahi. Ya tu tukar jadi ta. Jadi sekarang ni yatroh. Yatroh jadi ya tatroh. Jadi fi'il nahinya apa? La tatroh. Apa? La tatroh. Yang lain faham tak ni? Ini dah lama ni. Fi'il amar, fi'il nahi tak dapat-dapat ni. Ini dah lama ni. Jadi, yatrohu ni nak jadikan fi'il nahi, ya jadi ta. Jadi kalau ya jadi ta bunyi apa? Yat. Jadi tat. Jadi tat. Jadi letaklah lam alif. Sebab fi'il nahi mesti ada lam alif. La tat roh. La tat roh. Ulang balik. Kalau yatrohu, kalau amarnya apa? Ta'amar. Baru sebut tadi. Dah hilang. Itroh. Kalau nahinya? Lam alif dengan ta. La tatroh. La tatroh. Baik, cuba sebelah
kiri pula atas baris yang ketiga. Kamus tu dalam kamus. Sebelah kirinya pula, ya, baris yang ketiga. Torofa yatrifu. Yatrifu mudhari'nya. Macam mana nak buat fi'il amar yatrifu? Matikan ro dengan fa. Ro baris apa tu ro? Ro baris apa? Dengan soalan dulu ya, jangan bunyi ke apa ni soalan. Soalannya apa? Ro baris apa? Baris bawah. Jadi baris bawah matikanlah dengan huruf akhir. Jadi bunyi rif. Apa? Rif. Jadi kalau rif, pangkalnya bunyi apa? Bunyi bawah jugalah. Itrif. Ya. Itrif. Kalau nahi? La tatrif. Ya. La tatrif. Baik, cuba tengok ke bawah. Yang ada dalam bracket tu, kalau daripada bawah baris nombor apa ya? 2, 4, 6, 8. Baik ke 8. Toroko. Ini soalan ke Haji Arti je. Haji Arti. Soalan kepada Haji Arti. Toroko jumpa tak? Haji Arti jumpa tak? Daripada bawah sebelah kiri. Baris yang ke-8. Toroko mudhari'nya apa? Yatruku. Kalau nak jadikan fi'il amar macam mana bunyi yatruku ni? Ruk. Ujungnya ruk. Kalau ruk awalnya? Awalnya bunyi depan juga. Jadi awalnya bunyi apa? Tak adalah bunyi ya. Tak ada bunyi ya. Bunyi ya alif. Ya tu mudhari'. Ya tu huruf mudhari' buang. Kena buang. Jadi alif. Utruk. Jadi ikut. Nak suruh pandai lah tu. Ya. Ya. Utruk. Ya. Kalau nahinya macam mana aja arti? Tak, ya tu tukar jadi ta. Sebab nahi mesti ada lam alif dengan ta. Ya tu, ya tu tukar jadi ta. Ta dengan to tu. Ta, ya jadi ta. Ya tat ruk. Macam tu. La tatruk. Ya. Ulang saya lagi. Kalau amarnya apa? Yatruku. Utruk. Nahinya? La tatruk. Ya. Baik. Ya, kita buka suka-suka ya. Ni buka suka-suka. Sekarang 283 pula kamus. 283. 283. Jumpa tak? 283. Cari dulu 283 ya. Okey. Sebelah kiri atas sekali. Farada yafridu. Jadi yang lain cuba dengar dulu. Kita bagi sorangi dulu, Haji Arti dulu. Yafridu mudhari'nya. Kalau nak jadikan fi'il amar apa? Macam mana? Akhir bunyi rid. Awalnya? Ikut bawah. If read. Okey.
Ifrit. Itu dah jadilah tu. Nahinya? Nahinya? La tafrid. Kan dah mula jadi tu. Okey. Cuba ke bawah pula. Ke bawah tengok yang ada dalam bracket bawah tu. Faroto yafrutu furuton. Cuba cari bawah tu. Yang ada bracket. Dalam bracket ya. Yang dalam bracket. Nampak tak? Bawa ke bawah. Jumpa kan? Faroto yafrutu. Macam mana ajar arti kalau yafrutu pel amar? Rut. Awalnya? Awalnya? If, at, ut, it, at, et. Mana satu ni? Semua ketawa. Tak tahu macam mana tu. Ini atas ke depan? Atas ke depan? Tak, yang root tu, yang root tu. Yafrutu, jumpa tak? Faroto yafrutu. Ro tu baris apa? Ro tu baris apa? Yafrutu. Ini nak kena belajar mukadam ni nampaknya. Baris apa ni tak dapat sebut ni. Ro baris apa ro? Yafrutu. Jom. Ada tak berada dalam bracket? Ya, yang dalam bracket tu lah, jangan lari dalam bracket tu. Itulah dia. Yang lain tak ada dalam bracket ya. Yang kita nak belajar ni, kita cari yang ada dalam bracket. Macam tu. Di situlah tergolong madi mudhari masdar, ya. Okey, ulangi sekali ajar arti. Yafrutu tak selesai lagi. Yafrutu macam mana buat fi'il amar? Rut. Awalnya? Betul. Jangan apa. Teruskan. Jadi? Ufrut. Nahinya? La tafrut. Cuba catatkan. Kalau depan, awal depan. Kalau depan, awal depan. Kalau atas, awal bawah. Kalau bawah, awal bawah. Cuba ulang balik. Ajar arti apa dia? Kalau depan, apa yang dicatat tu? Tak, yang dicatat. Kalau depan? Okey, cuba Jafrutu baik semula. Jafrutu depan ke bawah ke atas? Okey. Jadi awalnya pun depan. Okey, kalau Jafrutu amarnya? Ya. Bunyikan. Ufrut sebut.
Ufrud. Nahinya la tafrud. La tafrud. Okey. Muka surat 306. Ini sahaja buka suka-suka ya. Ni buka suka-suka ya. Biar cepat pandai. 306. 306. Dah jumpa dah? Okey. 306 kita tengok bawah sebelah dengan qaf. Sebelah dengan qaf tu, bukan qaf besar tu. Qariha yakrahu. Qariha yakrahu. Okey, ni sama-sama ya. Kalau nak jadikan fi'il amar yakrahu macam mana? Ha tu matilah ya, roh. Roh. Kemudian awalnya apa kalau roh? Balik atas. Tengok tadi yang ditulis apa? Depan. Atas, bawah. Tadi kan tulis. Ikrah apa? Ikrah. Nahinya apa nahinya? La takrah apa? La takrah. Tengok sebelah kirinya. Sama baris dengan qariha. Sebelah kiri pula. Korosa sebelah kiri dia. Sebaris dengan qariha tu. Jumpa tak? Korosa yakrishu. Yang dalam bracket. Macam mana nak jadikan fi'il amar? Yakrisu. Sama-sama. Yakrisu. Ikrish. Apa? Ikrish. Nahi. Ajar arti sebut terbalik ke macam mana? Risik macam tu bunyinya. Terbalik. Ikris apa? Nahinya? La takris. Okey. Sebelah muka surat 307, sebelahnya. 307, sebelah kiri, atas nombor 3. Apa dia? Qarada yakridu. Okey, yakridu kalau jadikan fi'il amar macam mana? Yakridu. Ikrid apa? Ikrid. Nahinya? La takrid. Ya. Okey, muka surat 320. Biar cepat pandai ni. Ya. Kita tak tertumpu pada satu perkataan. Biar cepat pandai. 320 atas baris yang kedua. Kanan. 320 dah. 320. Kotofa, jumpa. Kotofa yaktifu. Macam mana fi'il amar yaktifu? Macam mana bunyinya amarnya? Awalnya apa? Awal. Takkan amar tif ya. Iktif. Nahinya? Nahi. La taktif.
Baris yang kedua tu jangan ditukar. Kalau tif tetap tif. Jangan jadi tof, tuf ke ya. Kalau bunyi bawah tif tetap tif. La tak tif. Ya, macam tu. Ya. Hmm. Okey. Ha. Hmm. Hmm. Awal. Tak. Yang tif tu memanglah akhir. Yang awal. Itu yang patutlah terbalik. Selalu hati-hati. Bunyi terbalik. Jadi awalnya apa? Awalnya apa? Ik. Iktif. Jangan tif ik pula. Iktif. Nahinya la taktif. Yang nahi ni, yang nahi dia ikut mudhari' betul. Mudhari'nya ya tu kita jadikan ta. Jadi kalau yak jadi tak. Kalau yak jadi tak. Tambahlah lam alif saja. La taktif. La taktif. Lagi. Sebelah bawah kiri. Sebelah bawah kiri. Nombor 2. Kau ada yak udu. Dah sampai situ dulu. Yak udu. Macam mana jadi fi'il amar? Uk'ud. Uk'ud nahinya la tak'ud. Ya. La tak'ud. Ya. Susah juga nak sebut dia punya ak. Cari yang ringan-ringan sikit. Kita cari yang bunyi ringan sikit. Lidah kita ni susah sikit nak to, sebutan to. Kof ni berat ni berat. Iya. Okey, kita cari perkataan yang ringan-ringan sikit, yang bunyi ringan sikit ya. Okey. Sekarang ni muka surat 147. Yang bunyi ringan sikit. 147. Muka surat ya. Di sini. Jumpa tak 147? 147, jumpa? Okey, baris yang daripada bawah. 2, 4, 6, 7. Kiri. Kiri belakang kanan. Baris yang ketujuh daripada bawah. Yang ada bracket. Salima. Yaslamu. Ini ringan sebutan. Yaslamu. Tak ada an'ud. Susah nak sebut kan. Ini ringan sikit. Sekarang yang ringan pula. Yaslamu. Ringan. Yaslamu. Macam mana jadikan amar? Yaslamu. Wah, mandai-mandai pula jadi lim. Kan lam tu. Kan lamu. Tak.
kenapa boleh jadi lim? Kan lam mim tu, lam kan baris apa? Lam. Lam baris atas. Jadi bunyi lam lah. Kenapa diubah lim? Itu namanya mandai-mandai tu. Ya. Ah. Jadi bunyinya apa? Lam. Lam mim bunyi baris tu jangan ubah ya. Baris kedua sebelum akhir tu jangan ubah. Jadi lam lam lam. Lam huruf sebelum akhir tu, lam. Ah. Ah, jangan ubah. Baris kedua sebelum akhir. Atau baris kedua. Baris sebelum akhir. Apa huruf sebelum akhir? Apa huruf sebelum akhir? Iaitu lam. Jadi lam baris apa? Atas. Jadi matikan dengan mim, lam. Jadi awalnya bunyi apa? Kalau lam, awal bunyi apa? Islam, apa? Islam. Amarnya Islam. Nahinya? La taslam. Itu yang tadi bila dengar bunyi lim, mana datang lim tu? Ya? Lim kit siang adalah, lim kit siang boleh lah, ya. Okey, ada lagi atas tu. Atas. Sebelah atas cari salaka yang ada dalam bracket. Salaka yasluku. Ke atas sikit. Salaka yasluku. Jumpa kan? Jumpa, okey. Yasluku, macam mana nak buat fi'il amar yasluku? Lam bunyi apa tu? Lam bunyi baris apa tu? Lam. Depan bunyi depan lah, look. Look. Jadi awalnya usluk. Kalau depan dengan depan, usluk. Usluk. Kalau nahinya la tasluk. Pandai dah. Sebelah kanan pula baris muka surat 146 sebelahnya. Kiri atas sekali. Kiri atas sekali. Badan nombor 3. Salah 146 sebelahnya. 146. Sebelah dia 146. Atas kiri. Baris nombor 3. Salah jumpa tak? Salah Jumpa tak? Sin lam ain. Salah Baris nombor 3 daripada atas. Salah yasla'u. Macam mana nak jadikan fi'il amar yasla'u? La. Mana pula guna ya pula? Ya tak boleh guna. Ya tu mudhari'. Tukar alif. Yang lain tu rasa okey. Ajar arti ni belum okey lagi. Ajar arti, kalau baris atas, awal baris apa? Yang dicatat tadi. Yang dicatat tadi, kalau depan dengan depan. Kalau atas, bawah. Kalau bawah, kenapa ajar arti tadi bunyi atas? Kalau atas dengan bawah. Kalau bawah dengan bawah. Jadi apa bunyi sekarang amar? Yasla'u ni. Amarnya. Okey, saya buka semua. Untuk semua. Semua sebut apa dia? Isla'. Apa? Isla'. Nahinya apa? Nahinya. La tasla.
Okey. Ke bawah sikit, cari perkataan salafa. Ke bawah sikit. Tengok bawah salafa. Yang ada dalam bracket tu. Jumpa tak? Bawahnya salafa. Salafa yaslufu. Macam mana nak buat fi'il amar yaslufu? Amar awalnya ajati 3 perkara. Depan dengan depan. Uslub. Uslub. Ya. Okey, sebelah kanan pula. Sebelah kanan. Lebih masa tak apa ya, sikit ya. Tak apa. Ada ke? Okey. Siapa yang ada apa? Okey, sama. Okey, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Tengok baris daripada bawah. Daripada bawah ya. Tengok perkataan salito yaslatu. Baris 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Salito yaslatu. Jumpa tak? Yaslatu. Jumpa? Sebelah kiri. Baris nombor 8. Jumpa? Salito yaslatu. Macam mana nak buat fi'il amar yaslatu? Tak boleh ubah. Dia memang yang awalnya apa nak bunyi? Kalau lat. Yang lain cuba sebut yang lain, senyap dia yang lain. Cuba sebut yang lain. Kalau yaslatu. Yaslatu tu. Kenapa aja arti terbalik lid pula? Mana datang lid? Kan lam tu ada atas. Tak boleh ubah. Kenapa nak ubah? Jadi bunyinya apa? Yaslatu. Islat. Nahinya? Nahi dia? La taslat. Ya. La taslat. Baik, saya nak tanya lagi sekali ya. Kalau depan awal apa? Kalau baris depan awal depan. Kalau baris atas awal bawah. Kalau baris bawah awal bawah. Jadi tak ada baris atas. Untuk 3 huruf, perkataan 3 huruf tidak ada baris atas. Untuk fi'il amar ya. Untuk fi'il amar tak ada baris atas. Kalau depan awalnya depan. Kalau atas awalnya bawah. Kalau bawah awalnya bawah. Itu 3 perkara tu. Jadi kalau kita bunyikan atas, contoh lat islat. Kalau bunyi lid islit. Kalau bunyi lut uslut. Macam tu. Ya. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Kita ulang-ulang lagi. InsyaAllah biar cepat pandai. Ya.